Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kita lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 5 bersama Cikgu Hafizah. Hari ini kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Objektif kita pada hari ini adalah pada akhir PDP, murid dapat menggunakan 4 daripada 6 penjodoh bilangan dengan betul. Semua boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 muka surat 18. Okey, kita teruskan dengan apa itu maksud penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan adalah kata yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Penjodoh bilangan yang pertama adalah kelompok. Kelompok ni digunakan untuk sekumpulan manusia, haiwan dan benda. Sebagai contoh, awan, pulau, bintang dan lain-lain lagi. Contoh ayat yang kita boleh buat adalah sekelompok burung sedang hinggap di dahan sebatang pokok. Kita teruskan. Penjodoh bilangan. Baiklah. Penjodoh bilangan yang kedua adalah bidang. Bidang digunakan untuk benda yang terbentang luas. Sebagai contoh, kebun, tanah, tikar, layar dan permainan. Antara contoh ayat yang boleh kita buat adalah Encik Samad mempunyai 2 bidang tanah yang digunakan untuk membina perumahan baru. Ataupun contoh ayat lain, emak dan kakak sedang duduk di sebidang permaidani yang cantik. Itu contoh. Teruskan. Penjodoh bilangan seterusnya adalah lembar. Lembar digunakan untuk benda yang panjang dan halus seperti benang, dawai dan rambut. Antara contoh ayat yang kita boleh buat adalah di dalam buku Aziza ada selembar benang merah yang digunakan sebagai penanda buku. Kita teruskan. Seterusnya, baris. Baris digunakan untuk membilang benda atau manusia yang tersusun, teratur atau berdiri. Sebagai contoh, sebaris rumah, sebaris manusia, 4 baris meja. Boleh? Teruskan. Penjodoh bilangan seterusnya adalah kumpulan. Kumpulan digunakan untuk sekumpulan manusia atau haiwan. Sebagai contoh, murid, gajah, peserta. Contoh ayat yang selalu yang kita boleh gunakan adalah sekumpulan gajah sedang berehat sambil menikmati air tasik itu. Kita teruskan. Pasukan. Pasukan digunakan untuk sekumpulan manusia yang berpakaian seragam. Sebagai contoh, tentera, polis, bomba, pemain bola. Contoh ayat yang boleh digunakan, beberapa pasukan polis dikerah untuk menempaskan penjenayah yang berbahaya itu. Itu adalah contoh ayat bagi penjodoh bilangan pasukan. Kita teruskan. Kita pergi kepada aktiviti membaca. Rujuk pada muka surat 18 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Kita baca sama-sama. Boleh? Sukan. Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun begitu, dia kurang berbakat.
pada suatu hari SK Seri Damai membuat pemilihan pemain untuk main e-sukan. Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang e-sukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang e-sukan. Afifi dan Dinesh turut membantu Danish. Boleh faham tentang petikan teks? Okey, petikan teks ini menceritakan tentang seorang murid yang bernama Danish yang meminati sukan bola sepak. Pada satu hari, sekolahnya iaitu SK Seri Damai telah membuat pemilihan untuk pemain e-sukan. Okey, dan Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan tersebut. Dan dia mencari maklumat di perpustakaan mengenai e-sukan. Dan dia juga telah meminta penerangan daripada guru tentang e-sukan, dan rakannya yang bernama Afifi dan Dinesh turut membantu Danish. Okay, boleh faham? Teruskan. Okey. Gambar yang pertama menunjukkan dua kelompok murid yang sedang membuat perbincangan. Awak perlu bina ayat mengenai penjodoh bilangan dan gambar yang terpapar di skrin sekarang. Okey, bina ayat yang lengkap. Okey, gunakan siapa, membuat apa, di mana, bila dan perluasan ayat. Gunakan kata kunci itu. Boleh? Okey. Siapa? Cikgu bagi contohlah. Siapa? Merujuk kepada Danish, Afifi dan Dinesh. Ataupun siapa merujuk kepada sekelompok murid atau dua kelompok murid di dalam gambar. Buat apa? Sedang berbincang. Tentang apa? Mengenai e-sukan. Di mana? Di dalam perpustakaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan maklumat mengenai pemilihan e-sukan. Okey, boleh faham? Boleh buat ayat mengenai gambar ini. Okey, kita teruskan. Okey. Bina ayat yang kedua berdasarkan penjodoh bilangan bidang dan gambar. Bidang dalam gambar merujuk kepada permaidani atau tika yang diduduki oleh dua orang manusia, kanak-kanak. Kemungkinan besar dalam gambar ni adalah Danish dan rakannya. Bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan bidang. Okey, bina ayat yang lengkap je ke? Okey, bagus. Teruskan. Seterusnya, lembar. Lembar dalam gambar ini merujuk kepada lembaran kertas yang sedang ditulis oleh Danish. Mungkin awak boleh masukkan perbuatan menulis untuk buat apa. Buat apa merujuk kepada perbuatan menulis. Siapa yang menulis? Danish. Di mana? Di sesi pemilihan pemain e-sukan. Untuk apa? Pandai-pandai awak lah. Saya tahu awak pandai dan boleh buat. Okey, kita teruskan. Baiklah, penjodoh bilangan seterusnya adalah baris. Okey,
gambar yang ketiga tadi kita dapat lihat Danish menulis penyertaannya di dalam selembar kertas. Okey, sekarang selepas Danish mencatatkan dia punya penyertaannya, dia pun mengikuti pertandingan isukan ini. Kita dapat lihat pertandingan sedang berlangsung dan terdapat sebaris murid sedang menggunakan komputer. Boleh faham? Awak boleh bina ayat berdasarkan gambar dan penjodoh bilangan. Fokuskan kepada siapa, buat apa, di mana, bila dan perluasan ayat. Teruskan. Kumpulan. Kumpulan ini merujuk kepada sesi pusingan akhir pemilihan untuk peserta atau pemain isukan. Terdapat dekat sini dua kumpulan untuk pusingan akhir, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Bina ayat tentang gambar dan penjodoh bilangan ini ya. Okey, kita teruskan. Seterusnya pasukan. Kita dapat lihat dua orang murid, iaitu Danish dan rakannya, mungkin Afifi ataupun Tinesh, yang berjaya merangkul mungkin tempat pertama ataupun berjaya terpilih sebagai pemain isukan. Dan guru besar menyampaikan hadiah ataupun sijil penyertaan kepada Danish dan rakannya. Okey, bina ayat tentang penjodoh bilangan dan gambar. Kandungan dalam gambar. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Okey, tugasan. Seperti apa yang cikgu cakap tadi, awak kena bina ayat berdasarkan ke-6 penjodoh bilangan dan gambar. Buat ayat dalam buku panjang. Okey, iaitu buku penulisan. Kemudian snap gambar dan hantarkan kepada grup tugasan cikgu masing-masing. Kalau 5 UKM, 5 UKM. Kalau 5 UPM, 5 UPM. Okey, boleh? Baiklah, kita teruskan. Kita telah sampai ke penghujung PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat siapkan tugasan yang cikgu berikan. Semoga awak semua berada dalam keadaan sihat. Kita berjumpa lagi pada 8 Mac nanti. Okey. Bye-bye.